Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi dalam pertemuan ini untuk kita membincangkan tajuk bagaimana kita memantapkan kewangan kita. Dan pada minggu ini kita akan bincangkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantapkan kewangan kehidupannya. Dan apabila kita ingin membincangkan tentang kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menyingkap semula dan mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peringkat mana yang patut kita kaji? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda diangkat sebagai rasul, maka baginda tidak lagi berniaga ataupun bekerja untuk mendapatkan gaji ataupun pulangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan wahyu dan melakukan dakwah kepada sekalian masyarakat umum. Jadi apabila kita ingin mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus kaji sebelum Nabi diangkat sebagai rasul. Dan peringkat ini adalah peringkat ketika Nabi berniaga untuk Khadijah radhiyallahu anha, iaitu daripada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 25 tahun hingga 40 tahun. Dan kalau kita lihat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang peniaga. Dan dia telah meniaga daripada zaman muda lagi, iaitu ketika dia bersama dengan pakciknya Abu Talib, daripada dia berumur 10 tahun. 10 tahun bersama dengan Abu Talib, sehinggalah dia meniaga untuk Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia meniaga, dia sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama. Dan dia tahu rentak-rentak peniaga-peniaga, tempat untuk niaga, pasaran-pasaran, harga-harga barang dan seterusnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan perniagaan sendiri ataupun dia berani untuk menceburi perniagaan dia sendiri. Jadi di sini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, dia sudah mampu untuk menjadi seorang peniaga yang berjaya. Dan seperti mana yang kita tahu, perniagaan ini adalah satu punca rezeki yang terbesar. Iaitu ulama-ulama kita mengatakan bahawa perniagaan ini mendatangkan rezeki, iaitu perniagaan 9 daripada 10. 9 daripada pintu rezeki, 9 daripada 10 adalah daripada perniagaan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniaga daripada 25 sampai 40 tahun. Dan bagaimana kita tahu bagaimana Nabi, akhlak Nabi dalam perniagaan tadi? Kita lihat apa yang dikatakan oleh isterinya Khadijah tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rahsia ini dapat kita congkil apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, iaitu di Gua Hira. Setelah Rasul mendapat wahyu daripada Jibril alaihissalam, dia pun pulang ke rumahnya dan berkata kepada isterinya, zammiluni, selimut aku, dalam keadaan yang gemetar. Di sini kita lihat ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang peniaga dan seorang peribadi yang jujur dan amanah. Iaitu dalam kitab sirah kita kaji balik, iaitu Khadijah telah berkata, iaitu dia kata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang terjadi padaku? Maka
Nabi pun berkata, aku bimbang sesuatu yang tidak baik berlaku kepadaku. Dan di sini Khadijah pun berkata, tidak sekali-kali, demi Allah. Dia sekali-kali tidak akan mempersiakan kamu, kerana engkau seorang yang suka menghubungkan tali persaudaraan, mendanggung bebanan orang yang susah, menolong orang yang fakir, memuliakan tetamu, dan engkau selalu membantu sebarang perkara kebenaran. Ini ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang peniaga, iaitu Khadijah berkata bahawa dia adalah seorang yang sentiasa menghubungkan tali persaudaraan, iaitu persaudaraan di antara teman-teman, persaudaraan di antara ahli keluarga. Dan di sini dalam hadis, dan kita dalam hadis terdapat kelebihan-kelebihan bagi mereka yang menghubungkan tali persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagi sesiapa yang ingin memurahkan rezeki dia dan memanjangkan umurnya, maka eratkanlah tali persaudaraan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengeratkan rezeki, ataupun Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rahsia ini. Jadi kalaulah seseorang ingin memantapkan kewangan, memantapkan perniagaannya, salah satu daripada pintu rezeki adalah untuk mengeratkan tali persaudaraan, sama ada di antara teman-teman, saudara-saudara ataupun adik-beradik. Dan kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun berkata, iaitu engkau menanggung bebanan orang yang susah. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat orang-orang yang susah dan dia seorang peniaga, dia akan membantu. Dan orang-orang yang susah ni mempunyai berbagai-bagai bentuk. Ada orang-orang yang susah dalam perniagaan. Kerana kita lihat ada orang yang susah dalam baru mula nak berniaga. Jadi belum ada modal lagi, belum ada lagi kewangan yang mantap. Jadi apabila mereka nak membeli barang-barang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan membantu, memudahkan perjalanan pembelian, perniagaan mereka, memberikan selok-belok bagaimana ingin berniaga dan sebagainya. Murah dalam segi maklumat. Rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Jadi tak perlulah kita nak merasa lokek dan kita kata bahawa kita jangan kongsi maklumat kepada orang lain. Dan kita yakin bahawa rezeki yang kita dapat ini adalah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Jadi di sini bagi peniaga-peniaga yang susah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin menjual barang kepada mereka dan mengambil bayaran-bayarannya mungkin ditangguhkan. Ataupun bagi mereka-mereka yang tidak boleh membayar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lupakan pembayaran-pembayaran tadi. Dan kemudian kalau ada orang-orang yang susah, miskin, datang memerlukan bantuan, ingin mengambil barang-barang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin memberikan hutang. Memberikan hutang kepada mereka. Dan kalaulah mereka tidak boleh membayar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lupakan pembayaran-pembayaran tadi. Di sini rahsia yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iaitu untuk mendapatkan keberkatan dalam perniagaan. Keberkatan dalam perniagaan adalah lebih penting daripada mendapatkan keuntungan. Keberkatan di sini ulama mengatakan, keberkatan maksudnya dalam bahasa Arab adalah an-nama waz-ziyadah. An-nama waz-ziyadah maksudnya apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Iaitu apabila kita melakukan suatu perkara yang penuh barakah, maka perkara itu akan bertambah. Perkara itu akan tumbuh lebih banyak lagi. Jadi kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu orang-orang yang susah, peniaga-peniaga yang susah, orang fakir miskin, maka mereka peniaga-peniaga ini akan merasa senang untuk berniaga lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih ramai lagi orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perniagaan dia akan berkembang. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik, yang tinggi ini akan mengembangkan perniagaan ini, bukan saja berkembang. Kerana ulama-ulama berkata bahawa barakah juga bermaksud daripada benda yang tetap,
iaitu barakah datang daripada kalimat barakat an-naqah. Barakat an-naqah maksud apa? Unta betina itu duduk dengan tetap. Unta bila duduk dikatakan sebagai barakah. Jadi bila dia duduk dengan mantap, dengan tetap. Jadi barakah maksud apa? Perkara yang dilakukan itu akan menjadi mantap, menjadi tetap dan menjadi kuat. Jadi kalau seseorang itu melakukan perniagaan, perniagaan dia mempunyai barakah, maka perniagaan itu akan menjadi mantap, menjadi kuat, menjadi mampat, menjadi mantap. Dan kemudian ia juga akan berkembang dan dia akan tumbuh, akan menjadi lebih banyak lagi. Jadi di sini sifat perniagaan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali adalah dia mengeratkan hubungan silaturahmi dan kemudian dia akan membantu orang-orang yang susah. Dan kemudian di sini Khadijah juga mengatakan bahawa engkau menolong orang yang fakir. Menolong orang yang fakir. Maksudnya apa? Sebagai peniaga, bila kita mendapat keuntungan, bukanlah untuk kita bermegah-megah. Dan apabila kita punya perniagaan menjadi semakin maju, jangan kita merasa sombong. Jangan pula kita merasa anggap dengan pelanggan-pelanggan kita. Ini yang akan membuat perniagaan kita kecundang. Ini satu perkara yang penting, iaitu sifat tawaduk, sifat merendah diri harus kita lakukan sampai bila-bila. Jadi bila orang sudah maju dalam perniagaan, maka bantu fakir miskin. Dalam Islam, bantu fakir miskin dalam segi memberi mereka zakat, memberi mereka sedekah, memberi mereka infak, membantu mereka dalam segala hal. Jadi di sini apabila seseorang itu membantu orang-orang yang susah, maka kita pertama sekali akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila kita melakukan perkara yang mungkin melawan nafsu kita. Apabila kita keluarkan harta kita, kita luangkan harta kita, seolah-olah kita menjadi rugi. Dan payah bagi seseorang untuk tinggalkan. Seolah-olah seperti kita membuang kita punya harta. Tetapi apabila kita lakukan perkara tersebut, kita yakin dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi apabila kita membantu, maka Allah SWT akan turunkan barakah ke dalam kehidupan kita. Kerana barakah itu datang hanya daripada Allah SWT. Dan barakah ini juga datang daripada mulut orang-orang yang susah tadi. Kerana apabila kita membantu mereka, maka mereka akan mendoakan bagi kita. Kita sudah biasa. Satu kebiasaan apabila kita memberi sedekah kepada orang miskin, tidak putus-putus daripada mulut mereka untuk mendoakan ataupun mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang membantu mereka. Ini satu pengalaman yang biasanya kita dapat. Jadi di sini Khadijah mengatakan bahawa ini adalah ciri yang besar yang terdapat dalam suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian engkau memuliakan tetamu. Engkau memuliakan tetamu dan engkau selalu membantu sebarang perkara dalam kebenaran. Iaitu segala tetamu dimuliakan. Kita bila tetamu datang, maka kita muliakan tetamu tadi. Tetamu ini bukan saja kita sambut mereka, tetapi Islam menganjurkan kita supaya memuliakan tetamu. Nabi SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Bagi barang sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka muliakan tetamu. Muliakan tetamu apabila datang seorang tetamu ataupun sesiapa pun, kita muliakan, maksudnya apa? Kita sambut mereka seperti mereka ni adalah orang besar. Keluarkan daripada rumah kita makanan-makanan yang baik-baik kepada tetamu. Jangan kita bila tetamu datang, kita anggap mereka sambil lewa. Berbual sambil nak tak nak. Ada kalanya tetamu datang, kita cuma kasih
air kosong saja. Dalam rumah, kalau ada jus, maka kita keluarkan jus. Kalau dia nak air panas, keluarkan air yang terbaik yang ada dalam rumah kita. Ini maksudnya apa? Kita yakin bahawa ini adalah perintah Allah SWT dan kita akan mendapat pahala daripada amalan-amalan ini. Dan kemudian ciri yang terakhir adalah Rasulullah SAW akan membantu sebarang perkara dalam kebenaran. Maksudnya kalau perkara itu benar, maka Rasulullah SAW akan bantu. Tidak kira musuh ataupun teman. Kalaulah teman kita salah, maka Rasulullah SAW akan berkata bahawa dia salah. Tetapi kalau musuh itu benar, maka Rasulullah SAW akan membenarkan, akan membantu orang-orang yang dalam kebenaran. Ini yang dikatakan sebagai kita mempunyai sifat amanah. Amanah dalam segi kebenaran. Kita tidak mengkhianat. Khianat bukan saja kita tidak menjalankan kita punya tanggungjawab, kita punya pekerjaan. Khianat juga maksudnya apa? Kita khianat kepada kebenaran. Kalau kita tahu bahawa ini memang jelas betul, ini adalah perkara yang hak, maka kita mesti bantu mereka-mereka yang dalam hak. Dan kalaulah orang-orang yang tersayang di antara kita silap dalam perkara tersebut, maka kita harus wajib untuk berkata bahawa mereka berada dalam kesilapan dan kita mesti memperbetulkan mereka. Jadi ini adalah di antara ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asas seorang peniaga yang berjaya. Jadi kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja dari segi akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang peniaga yang berpengalaman, mempunyai pengalaman yang cukup luas daripada zaman dia bersama dengan Abu Talib, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, mengembara untuk meniaga dalam musim sejuk dan musim panas, selama lebih kurang 20 tahun. 20 tahun untuk mempelajari seluk-beluk perniagaan. Jadi bagi mereka yang meniaga, dia mesti mempunyai ilmu. Dia mesti mempunyai ilmu perniagaan yang ingin dia ceburi. Jangan terjun botol. Buat kajian. Dan kemudian belajar daripada mereka-mereka yang punya pengalaman, experience. Ini orang yang telah melalui the University of Hard Knocks, orang kata. The University of Hard Knocks. Belajar daripada pengalaman, bukan saja daripada buku. Dan kemudian jadi apprentice. Lalui pengalaman daripada orang yang mempunyai kepakaran dalam perniagaan tadi. Begitu juga dalam hari ini, kalau orang yang ingin meniaga, sekurang-kurangnya ilmu tentang accounting penting. Harus dan wajib dia mempelajari tentang ilmu accounting, ilmu kiraan wang. Bagaimana kita nak buat report, iaitu financial report. Tiap bulan kita mesti kira pendapatan kita berapa banyak dan kita punya perbelanjaan berapa banyak. Jadi pada akhir bulan kita tahu untung berapa banyak. Kalaulah untung sedikit, kita mesti fikirkan berapa banyak kita ingin menjana keuntungan yang lebih banyak. Fikirkan strategi-strategi tentang marketing strategi, dan kemudian perniagaan apa yang lebih menguntungkan. Ini adalah proses yang sepatutnya dia lakukan tiap-tiap bulan. Dan ini adalah kebanyakan daripada kelemahan daripada peniaga-peniaga kita. Bila dapat wang, terus belanja balik. Tak rekod. Jadi sepatutnya bila terima tu, rekod dulu. Kemudian masukkan dalam bank. Kemudian bila nak keluarkan wang, keluarkan daripada bank, kita keluarkan. Jadi ada dia punya proses-proses. Pada akhir bulan, kira. Dan kemudian pada akhir tahun, kira lagi sekali. Ada dia punya annual report. Dan barulah kita boleh kaji sama ada perniagaan ini mendatangkan keuntungan ataupun kerugian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu seluk-beluk perniagaan dan kemudian dia mempunyai akhlak yang tinggi yang menyenangkan mereka-mereka yang meniaga. Jadi dia mempunyai teman-teman yang suka membantu. Kerana kalau dia membantu orang, orang pun suka untuk membantu kita, membantu dia. Jadi dia menolong orang,
Orang yang susah, orang pun akan membantu dia. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup prihatin tentang perkara-perkara yang hak. Hak, kalaulah benda itu benar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantu orang tersebut, tidak kira orang itu musuh ataupun sahabat. Jadi kalaulah teman dia salah, dia akan kata salah. Tetapi kalau musuh itu benar, dia akan kata musuh itu benar. Okey. Jadi kita teruskan kita punya perbincangan daripada sebahagian hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang perkara-perkara yang berurusan dengan perniagaan, insya-Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perniagaan. Di sini saya ingin kongsi satu hadis, iaitu an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semoga Allah merahmati orang yang bermurah hati sewaktu menjual, bermurah hati sewaktu membeli, dan bermurah hati sewaktu menagih hutang. Jadi ini juga adalah bukan saja kata-kata Nabi, tetapi ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Subhanahu wa taala merahmati, Allah sayang, Allah suka dengan peniaga-peniaga ataupun mereka-mereka yang mempunyai tiga ciri ini. Iaitu mereka ni bermurah hati. Bermurah hati maksudnya apa? Mereka ni mengambil senang. Ataupun mereka ni bermurah hati maksudnya apa? Mereka ni give and take. Give and take. Iaitu dalam perkara-perkara yang bersangkut paut tentang menjual. Menjual maksudnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjual barang dan kemudian orang itu tidak mempunyai duit yang mencukupi. Contoh, apabila kita nak jual, kita kata barang ini berharga $20. Tetapi orang yang beli dia kata, oh maaflah, saya cuma ada $18. Nabi pun kata, okey ambillah. $18 tak apalah, ambil. Ataupun apabila nak menjual, orang itu perlu barang itu pada hari-hari sekian, tetapi dihantar dengan awal. Ini yang dikatakan sebagai bermurah hati apabila menjual. Dan juga bermurah hati apabila membeli. Membeli maksudnya apa? Kadang-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila membeli, dia tahu harga benda itu tinggi. Benda yang dijual itu adalah bagus. Jadi apabila dia nak beli, orang itu memberikan harga $20. Tapi Nabi kata, ini harganya tinggi, bagus. Saya boleh jual mahal. Saya bayar awak $22. Dia minta 20 tetapi dibayar $22. Jadi ataupun kalaulah ada kesilapan, benda-benda kita kata silap, rosak sikit pun, kita kata sudahlah, forget it lah, kita kata forget it. Dan yang terakhir, bermurah hati sewaktu menagih hutang. Menagih hutang ni bukan bila kita ni memberi hutang kepada orang lain, kita tidak semestinya menagih. Kebanyakan daripada masyarakat kita ingat bahawa bila kita berikan hutang, kita wajib minta, malukan orang itu untuk mendapatkan hutang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermurah hati. Maksudnya apa? Kalau orang itu tak dapat bayar, sudah, lupakan hutang tadi. Ini apabila orang itu melakukan perkara ini, ganjaran di sisi Allah SWT sangat tinggi. Ada di antara kita, bila orang berhutang dengan kita, kita kata, kau tunggu di alam akhirat, aku akan tuntut. Di alam akhirat, ganjaran pertukaran di antara hutang dengan pahala, ataupun orang itu menanggung dosa, itu one to one. Berapa banyak hutang, itulah banyak dia dapat pahala. One to one, kerana di alam akhirat benda sudah nampak. Tapi dalam dunia Allah SWT gandakan dia punya pahala. Jadi kalaulah kita ni ada adik-beradik berhutang dengan kita, kemudian kita tahu bahawa mereka ni susah untuk nak bayar, sudah, kita kata
lupakan. Lupakan hutang tadi. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, apabila orang berhutang dengan kita, kita bermurah hati. Kita boleh lupakan hutang-hutang tadi. Jadi mudah-mudahan perkara yang telah dibincangkan ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita dan meningkatkan rezeki kita, luaskan rezeki kita, kurniakan kita kesihatan yang baik sepanjang hidup kita, panjangkan umur kita, eratkan hubungan kita dengan mereka yang kita kasihi, dan kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tutup majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.